Masya Allah, Nur Ali sentiasa menjadi orang yang pertama. Adriana Azrin Azman, Full Nurul Aryana, Artamis Furqan, Rodiah Syarif Kak Wan, Siti Azmahani pun tunggu dah ni, Siti Zuraidah Ibrahim, Syahrina Muhammad Rejab, Raudah Rasidi, Fatimah Umar, Wan Zurijah Wan Muhammad, Siti Atikah Tukimin, Fatimah Aini, Anita Saleh, Sania, Zarina Misni, Nik Rusmawati, Nur Asiyah, Hanida Mansur, Kuzurinaku Ahmad. InsyaAllah, tabarakallah. Habibah Rasul, Mariah Ibrahim, Maslizah Bagiran, Siti Rodia, Siti Roziah Uthman, Mas Yusuf, Nur Sitah Ngadimin, Zaidah Zaid, Nurhin Afina, Ana Ishaq, Siti Arpah Muhammad Sabita. Alhamdulillah. Faridah Muhammad Gani, Anisah Azni, Zainun Sahab, Rohani Ismail, Masitah Selamat, Rehan Hamid, Mazarela Ramli, Rusminiya. Cik Siti Atika sentiasa nombor 1 tu cik. Zaliha Zainal, Khalijah Muhammad, Salina Wati, Salina Jaafar, Sanimah Haji Jamin, Badaria Rahman, Nuriyati Azmi, baik, Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Pukul berapa dah ya? 7.13. Saya mohon maaf, saya buka lambat sebab 6.45 dah turun sarapan. Makan awal ni. Takut kalau tak makan lepas subuh tadi memang tak makan lah sampai tengah hari dah. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, syukur. Siti Ramlah Taiping, subhanallah. Syuhada Jaafar, apa khabar? Jamilah Muhammad Puad. Baik, kita buka bab yang ke-92, Kitab La Tahzan. Kitab baru muka surat berapa? Laporan. Kitab lama muka surat 180. Bab yang ke-92. Tajuk hari ni kita baca, kita akan terangguk-angguk. Faham? Faham? Macam tu. Okay, Ustazah pun sambil-sambil tadi. Okay, faham. So, kita akan set dalam minda kita. Kita akan beritahu kepada hati kita tentang apa sahaja permusuhan yang berlaku, asalkan permusuhan itu bukan kita yang mencetuskan. Kita tak nak terlibat dengan apa jua permusuhan. Jadi, sahabat-sahabat, muslimin, muslimat dirahmati Allah. Kak Zaliha Zainal, bila Ustaz hantar dekat akak? Din hantar semalam Kak Zaliha Zainal, terima kasih. Keropok keping memang sedap Masya Allah. Telah dijinamakan. Tiba-tiba je macam lah ustazah yang bubuh ikan, tepung, yang masuk, yang tukang potong, yang tukang jemok kat tengah panas tu, tiba-tiba keropok keping Ustazah Zai. Sebenarnya Kak Zaliha Zainal dah banyak trip kan keropok keping selama ni daripada Terengganu. Tapi yang ni saya rasa macam tepati cita rasa saya. Kan? Tu yang dinamakan halus. Macam tu kan. Subhanallah, saya suka. Jadi saya pun bersetujulah untuk menjenamakannya
ala-ala menjenamakan lah Ustazah Zai. Terima kasih Yusfida Daud. Kitab baru muka surat 183. Jangan duk pi tanya pula hang. Dari pagi dah kena hang dengan Ustazah. Jangan duk pi tanya pula mana nak dapat keropok keping tu. Orang KL dan yang sekitar sahaja yang Ustaz Azwan boleh tolong COD. Tak reti sebenarnya nak apa? Nak post-post kan sampai dekat orang keropok dah jadi keronyok. Bukan orang tu saja yang menangis, Ustazah pula menangis. Kita buat kerja mudah je kan. Orang lain boleh beli kat tempat lain, orang KL dan sekitar lah, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Kak Zaliha Zainal, tukang doaku, tukang sokongku, semua saja. Ya, tukar nama tu kan Hajah Nurmah sebab seronok sangat dapat yang banyak kali dah saya pindah tukar pembekal ni. Yang ni terbaik, insya-Allah. Baik, tak apa Syarifah Mansur, dah boleh rentah negeri ni. Nanti bila Ustazah nak balik ke utara, kita jumpalah dekat area mana ke, okay? Lain sikit. Betul Kak Zaliha Zainal, dia yang dulu-dulu tu pun sedap, tapi sedapnya cara lain. Yang ni sedap, tapi sedap dia tu cita rasa Ustazah Zai. Tu kira pentingkan diri sendiri ke tidak tu Kak Zaliha? Masya Allah. Kalau anda ingat Kak Zaliha Zainal, kita dalam iddah baru kematian suami, kita sebutkan dalam latahzan hari tu. Semoga majlis-majlis ilmu seperti ini boleh merawat jiwa, merawat jiwa yang ditinggalkan, yang berkesedihan. Alhamdulillah. Sani Saleh duk mana? KL. Okey, kita tak nak sembang panjang. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi sekali-sekali seronok. Saya berangan-angan latahzan akan satu hari berdepan-depan. Semua sekali dengan Ustazah Zai. Rindulah dengan anda. Rindu dengan anda yang istiqamah. Kerana apa? Saya tabik spring. Hebatnya Masya Allah. Okey, semoga hebat di mata Allah. Siapalah kita kalau hebat di mata manusia, tapi kita tidak pun diangkat darjat di sisi Allah. Na'udzubillah. Semoga berpagi-pagian dengan majlis ilmu adalah salah satu jalan untuk melonjakkan diri kita. Subhanallah, layaklah beriringan bersama para siddiqin, para syuhada, para rasul masuk ke dalam syurga Allah yang diawalkan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jamilah Osman, Melaka kan Jamilah Osman, InsyaAllah dah boleh rentah negeri ni. Subhanallah. Ni orang Johor, orang PD semua dah panggil untuk siri kuliah hadir. Masalahnya bila dah hadir mesti mak dirahmati Allah. Itulah kan, sayang. Online pun sayang. InsyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badaria Rahman, Kota Damansara, memang boleh sangat lah. InsyaAllah nak jumpa. Tengok Maksu, tim utara, tim khidmat Kedah. Maksu Zunaiza Ahmad ni yang bantu saya bersama dengan Cikgu Farah Hayana untuk kita berdepan dengan tuan rumah yang patut kita bantu. Semalam saya masuk di page Ustazah Muzayyanah. Buat pertama kali saya mengajak pencinta-pencinta latahzan untuk bersama-sama kita membantu saudara kita 11 orang anak ibu tunggal membela seorang ibunya yang Maksu Zunaiza Ahmad semalam pergi ziarah. Masya Allah, tabarakallah. Cuba Maksu tulis di ruang komen apa perasaan Maksu bertemu dengan makcik tua tu. Apa hubungannya dengan Al-Quran. Kami pakat menangis sebenarnya semalam. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang jadi pada paru-paru si pencinta Al-Quran ketika dia kena COVID. Cuba tengok Zunaiza Ahmad punya komen sekejap lagi. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Saya jadi tamak nak bantu orang yang memang di rumahnya diimarahkan dengan Quran, dengan mendidik anak-anaknya dengan agama. Saya memang jadi tamak, sahabat. Sebab dalam otak saya hanya berfikir, nanti bila anak-anak yang ramai ni membesar, dapat satu alif, dia sebarkan satu alif tu, tak sia-sia bagi kita yang menjadi asbab membahagiakan dia pada saat ini. Dan target kita
saat tak ada siapa boleh tolong kita nanti di alam barzakh. Masya Allah, amalan-amalan orang yang kita bantu, yang kita tinggalkan atas dunia ni akan juga mengalir ke dalam barzakh kita, menyejukkan roh kita. Kerana apa sahabat-sahabat? Kerana saat mereka susah di dunia, kita berlumba-lumba untuk membantu dia. Amin ya Rabbal Alamin. Dan siapa yang tahu tentangnya, tolong tim khidmat ambil yang semalam tu, share link dia dekat ruang komen. Siapa yang tak tahu apa Ustazah cerita ni, Masya Allah, tanpa perlu hantarkan slip bukti pembayaran, tak perlu. Ustazah tak nak tahu siapa yang bank in, siapa yang bayar. Sebenarnya Ustazah menyeru dengan RM50 seorang. Kalau ada 1,000 orang, siap rumah dia on the dot, insyaAllah. Kalau ada 1,000 orang dengan RM50, tapi tak semua orang merasa ringan dengan RM50 tu, sahabat-sahabat muslimat. So bank in lah sahaja berapa yang anda inginkan, yang anda mampu, tanpa ada paksaan. Tapi jangan, ini penting, jangan tak tulis perkataan infak rumah ketika anda bank in. Tolong buat referen yang itu, sebabnya ia sangat penting bagi bahagian akaun kami. Jadi tak perlu saya tahu siapa bank in banyak ni, so tak perlu hantar slip. Masuk dalam akaun tersebut, asal nama infak rumah, semua kami asingkan untuk pembinaan rumah tersebut. Amin. Subhanallah. Tu rasa macam kalau nak sebut pasal macam ni geram tau sahabat, geram. Rasa macam pam nak bagi kedebuk macam tu. Kan? Tapi Allah nak tengok setakat mana usaha kita. Subhanallah. Jangan bersedih kerana dunia ini tidak mungkin sepi oleh permusuhan. Sebab tu awal Ustazah sebut tadi, makna perkataan permusuhan. Kita sebut pun kita tak suka. Semoga itulah hati kita. Saya ulang, kalimah permusuhan, kita sebut pun kita tak suka. Kita terasa macam roh kita bila kita sebut perkataan-perkataan negatif macam ni. Aku tak nak terlibat dengan permusuhan. Jangan ada orang bermusuh dengan aku. Dan aku ni terutamanya bermusuh dengan orang. Orang nak bermusuh dengan aku tak boleh halang. Walaupun kita bentangkan sebesar stadium Bukit Jalil punya kebahagiaan kepada dia. Kalau dia nak bermusuh dengan kita, sahabat-sahabat, kita tak boleh nak buat apa. Tapi wahai kita, hey aku boleh halang permusuhan berlaku. Aku boleh untuk tidak bermusuh dengan sesiapa. Maka sahabat-sahabat, kita sebut kalimah negatif permusuhan ini, kita tak nak singgah dalam kamus hidup kita. Kita tak nak singgah dalam yang namanya universiti kehidupan kita. Lalu nanti tanpa permusuhan ini, kita dinobatkan oleh Allah di satu majlis convocation di akhirat. Bayangkan sahabat-sahabat, mudahnya masuk ke syurga walaupun tak banyak amal kita, kerana atas dunia kita tak pernah bermusuh dengan mana-mana orang pun. Faham ya sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah? Baik. Jika anda selalu memberi maaf dan lapang dada, anda selalu memberi maaf dan lapang dada, maka anda akan memperoleh kemuliaan di dunia dan di akhirat. Masya Allah, Dr. Aida Al-Qarni memulakan bab ini dengan jika anda selalu memberi maaf dan lapang dada, maka anda akan memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat. Dr. Aida Al-Qarni menulis bukan dengan nafsu yang melulu, tetapi merujuk kepada Asy-Syura ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Maka فَمَنْ عَفَا, barang siapa memaafkan, وَأَصْلَحَ, dan berbuat baik, فَأَجْرُهُ, pahalanya, عَلَى اللَّهِ, atas tanggungan Allah. Maksud apa kita nak cakap ni? Allah bagi tahu kita dalam Asy-Syura ayat 40. Siapa yang memaafkan, siapa yang konsisten berbuat baik, hidup dia buka mata fikir nak buat baik, tutup mata plan besok buat baik, apa aku nak buat. Ada naluri jahat ni, kenapa sampai hati dia buat aku macam ni, aku nak cantas bisnes dia. Aku maafkan dia kerana Engkau ya Allah. Perit, sakit, tapi aku tak nak bermusuh dengan sesiapa. Anda rasakan anda boleh bangun esok pagi dengan senyuman. Sahabat, jangan pernah menafikan. Hati kita ini tak suka dengan permusuhan.
Kalau hati kita suka dengan permusuhan, lantak nak jadi apa, besok aku serang rumah dia. Aku tak peduli dah. Syed kerja nak jaga hati orang je. Hati aku ni siapa nak jaga? Boy, kalau cakap dengan ustazah tu kau main. Ustazah, saya ni asyik jaga hati orang je. Orang tak jaga pun hati saya. Ustazah, saya asyik nak jaga hati orang je. Hati saya siapa nak jaga? Tolong jangan jumpa ustazah. Maksud Zunaiza Ahmad telah menuliskan Al-Quran adalah teman terbaik. Nenek umur 87. Alamak, hilang dah pula. Mana maksud punya tadi? Aduh, Masya Allah, Tabarakallah. Mana dah laju sangatlah komen-komen anda ni. Hilang dah. Baru ingat nak pin sekejap. Tapi kalau pin, hilanglah pin saya kat bawah tu. Kita tak boleh pakai pin lah maksud. Kita kena pakai keronsang pula. Cari komennya Zunaiza Ahmad. Anda boleh baca. Nenek yang ditanggung oleh ibu tunggal tadi, ibunya si mangsa banjir yang rumahnya total loss. Tak boleh. Kalau nak dibangunkan semula di tapak rumah itu pun memang bukan jerloi macam ada orang Kedah cakap. Runtuhlah. Susah sangat nak cakap utara. Runtuhlah rumah tu dah. Memang dah tak boleh duduk terus. Okay? Jadi memang kena banner. Kami sahabat-sahabat muslimat dalam tim khidmat, bila kita pergi survey tempat tu, rasa macam boleh repair, tapi orang rumah kata, tapi kami tak mau duduk rumah tu lagi, kami nak buat rumah baru. Rasa macam hang duk ingat nak rumah baru, elok lagi ni boleh repair. Kami punya rumah pun buruk lagi daripada rumah hang. Contoh sahabat-sahabat. Tapi kalau kita jumpa macam orang semalam ni, anak-anaknya sopan-sopan, kata Maksud Zunaiza Ahmad, ya Allah tak meminta. Kami yang tengok ni pula tak sampai hatinya. Gitu. Jadi kalau repair pun ustazah memang dah tak boleh dah. Ini mata yang menyaksikan semalam. Sebab tu kita terus. Sebab bila ustazah war-warkan benda macam ni, takut di hati anda, siapa nak buatkan rumah baru orang pula? Kita pun duk menyewa, kita pun tak ada rumah. Akan ada hati-hati yang macam tu. Allahu Akbar, kita ni manusia. Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Tolong pegang muslimat kata-kata ini. Muslimin muslimat. Allah yang cakap, barang siapa memaafkan dan berbuat baik, pahalanya atas tanggungan Allah. Apa maksud pahalanya atas tanggungan Allah? Kita kalau dah maafkan orang, kita tak payah kata, ya Allah, aku dah maafkan dah orang ni, kenapa engkau tak datangkan rezeki pada aku? Ya Allah, engkau kata kalau aku buat baik, engkau akan bagi sekian-sekian. Ya Allah, aku dah bersedekah dah RM1, engkau kata akan digandakan dengan RM10. Aku dah transfer dah pagi tadi RM1. Kenapa tengah hari ni aku tengok tak ada RM10 dalam akaun bank aku? Tolong minta maaf sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nak cakap tapi takut hampa marah. Tapi kena cakap jugalah. Apa dulu-dulu budak-budak muda selalu cakap? Bodoh tu simpan sikit. Macam mana dia cakap? Minta maaf sahabat-sahabat. Itu kata-katanya orang jahil. Kata-katanya orang jahil. Kenapa? Aku dah maafkan. Kenapa Allah tak bagi kelapangan pada aku? Jahil bermaksud dia tak kenal siapa Tuhannya, yang bersifat maha memberi, maha pengasih, maha penyayang. Dia bekerja bukan mengikut arahan kita, kerana dia Tuhan, kita hamba. Bila dia janji, maafkan, buat baik, pahala tu atas tanggunganku. Maksud suka hati aku. Dia bukan tuan, bos besar dekat pejabat kita. Kita sign agreement, okey, kerja sebulan, cukup paling lewat 30 hari bulan, gaji masuk dekat akaun kau. Bagi ni nombor akaun. Accountant akan bayar gaji dekat nombor akaun hang yang ni. 30 hari bulan. 31 tak bayar, 1 hari bulan, 2 hari bulan. 30 janji, 31 tak bayar, 32, 33, 34 tak bayar. Sahabat-sahabat, kita berhak dah untuk pergilah buat aduan kepada mana-mana yang melindungi pekerja. Sebab agreement semua ada. Kita hamba. Agreement kita hanya dengan Allah. Apa sifatnya Allah? Aku Tuhan. Muslimat dirahmati Allah. Ini Allah menyatakan kepada kita, kalau tak dapat kat dunia, Allah akan beri kelapangan, kesenangan, ketenangan, keistirahatan di akhirat Allah. Dan manusia yang hidupnya bukan bermatlamat dunia, aku nak dekat akhirat nanti, ya Allah, Engkau jangan susahkan aku. Saat tu aku tak boleh minta tolong pada siapa-siapa dah, aku balik bertemu Engkau. Engkau datangkan aku ke dunia dalam keadaan bogel. Ada baby yang lahir dengan baju, pakai kot, pakai telekung, ada tak ada kan?
Baby lahir minta maaf sebut dalam keadaan bogel. Begitulah kita balik ke dunia. Baby datang dalam keadaan bogel, minta maaf Ustazah sebut bahasa ni. Tapi baby itu lahir tanpa dosa. Kita balik kepada Allah dibalut dengan kain kafan. Dalam tu kita tak bawa baju mahal-mahal. Juga dalam keadaan bogel. Tapi jangan bogelkan pahala kita. Minta maaf sahabat-sahabat. Saya nak sebut supaya anda datang rasa, ya Allah betul. Aku balik pun dalam keadaan tak berpakaian. Tapi aku tak nak berselimut penuh dengan lumpur-lumpur dosa yang belum aku bertaubat kepada Allah. Kita nak balik bertemu dengan Allah biar kita tak berpakaian. Tapi juga kita suci daripada dosa. Kita nak balik kepada Allah dengan qalbun salim yang Ustazah selalu sebut. Kita tak ada dosa bila balik bertemu dengan Allah. Ya Allah, susahnya bayi lahir tanpa dosa. Kita balik kepada Allah penuh dengan dosa ke? So Allah dah bagi dah jalan-jalan. Maafkan. Allah dah bagi dah jalan-jalan. Jangan bertanya bila Allah nak buat baik pada aku. Engkau kekal je buat baik. Allah tahu macam mana nak bagi, sebab yang namanya fa'ajruhu, pahala atas tanggungan Allah. Memakna pahala terhindar bala. Memakna pahala Allah berikan cucuran rahmat. Apa rahmat? Cinta kasihnya Allah kepada kita. Siapa kita itu yang sentiasa memaafkan? Siapa kita itu yang hanya fokus berbuat kebaikan? Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sifirnya lengkap, formulanya ada. Tapi kenapa kita tak mahu ikut? Sebab kita tunduk dengan hasutan nafsu. Sebab kita terliang lintuk dengan bisikan syaitan. Kita tak ada stand sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah akan maafkan, Allah akan sayang, Allah akan beri pahala selagi mana aku nak memaafkan, selagi mana aku nak berbuat kebaikan berterusan. Tahu je benda baik terus buat, tahu je benda baik terus buat. Sebab tu minta maaf semalam ada yang tulis di ruang komen, ada yang messenger Ustazah, sampai bila Ustazah peluang nak berinfak ni? Ustazah hanya tersenyum sinis. Sahabat jiwa yang tahu, minta maaf kalau ada di kalangan anda tak setuju. Tapi jom bina jiwa yang tahu. Ya Allah, Ustazah nak RM50. Jangan ada sangka-sangka selainnya. Semoga kita terhindar daripada manusia-manusia menyelewengkan agama Allah ni sahabat-sahabat. Kita tak nak orang yang mengambil kesempatan ni. Maksud Ustazah, kita ambil RM50. Banyak ya Allah, aku nak tunggu hujung bulan terhidup entah mati. Aku bank in dulu RM5. Jom kita mulakan. Tapi ya Allah, kalau aku sempat hidup sampai aku dapat gaji hujung bulan ni, aku nak bank in dah lagi RM45. Contoh sahabat-sahabat. Jangan tanya, sebab bila dah masuk dalam akaun Darul Fawaz tu, itu menjadi haknya ummah untuk kita sebarkan. Ada ke tak ada, bila Ustazah kata Ustazah nak binakan rumah untuk dia, Allah pasti datangkan dengan pelbagai cara. So kita mulakan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kita punya rasa di sini, bila niat kita lurus betul hanya untuk mengharapkan redha Allah, Allah akan permudahkan. Anda jangan takut dengan segala ancaman kecaman, jangan takut. Okay, kita tahu apa yang kita buat. Tapi kalau anda menyeleweng, tak berlaku kejujuran, anda akan tengok apa susah yang Allah datangkan. Na'udzubillah. Shakespeare mengatakan, jangan menyalakan perapian terlalu panas kepada musuhmu agar tidak membakar dirimu sendiri. Sanggup dengan permusuhan membinakan unggun api. Bila datang musuhku nak humban ke dalam tu, apa kata ialah tokoh-tokoh dunia, sahabat-sahabat yang hidup dengan pengalaman. Jangan nyalakan api terlalu besar. Satgi bukan musuhmu yang masuk, api itu akan membakar dirimu sendiri. Semua orang dewasa yang mendengar Latahzan, semua orang faham apa yang Ustazah bicara. Semua faham. Jangan menyalakan perapian terlalu panas. Ya, kita sedih Ustazah orang buat saya macam ni. Sampai hati Ustazah dia buat saya macam ni. Saya dah tak boleh, ni bukan kali pertama, kedua, ketiga Ustazah dia buat saya macam ni. Okey, kita faham. Hindarkan diri dari mudarat. Sebab kita yang tahu dah bukan sekali dua dia buat saya macam ni. Jangan sampai kita menyalakan api permusuhan. Kemudian bila kita telah menyalakan api, apa sifatnya api? Itu sifatnya iblis. Sahabat-sahabat, sedetik kita rasa tunggu kau buat aku macam ni. Itu yang iblis kata, apa salahnya pun kalau kau bakar je rumah dia, kalau kau buat susah dalam hidup dia,
Kalau kau jumpa Tok Moh, kau sihirkan dia. Ini peranan iblis yang mengapi-apikan. Okey, kita bakar rumah dia, kita yang dipenjarakan. Kita sihirkan dia, duit kita yang habis. Tok Moh kata bawa ayam putih sekok, ayam hitam sekok. Sekok jantan, sekok betina. Hitam kahwin dengan ayam hitam, aku nak kahwinkan dengan ayam putih. Kang jadilah kelabu asap. Lepas tu pengeras dia 9999.90 sen. Mahalnya Tok Moh, kau nak dia jatuh kan? Nah, kau bawa, jangan banyak cakap. Kau datang hari ni, kau on the way, belum jumpa aku lagi. Dah jatuh dah orang tu daripada tahta dia. Awaklah yang mengong sangat percaya. Okey, mengong sangat percaya sebab duk sakit hati sangat dengan orang tu. Sahabat Tok Moh kata, percaya sungguh dengan Tok Moh. Pasal apa percaya dengan Tok Moh? Kan? Tok Moh, saya datang ni nak mengadu. Tak payah bagi tahu, aku dah tahu dah. Wah, hebat Ustazah Tok Moh tu. Saya belum cakap dia dah tahu dah. Kan? Tok Moh, kalau Tok Moh nak air, ada dalam bonet kereta saya. Tok Moh baru nak cakap, sahabat-sahabat, Tok Moh kata, tak payah bagi tahu. Aku tahu dah ada 7 botol setengah dalam bonet hang kan. Lepas tu kita, ui, terror sungguh Tok Moh ni. Tutup botol mineral tu warna biru kan. Terror sungguh Tok Moh ni. Setan dah tengok, tak ada yang salah pada telahan Tok Moh tu. Sahabat, akhirnya duit kita yang habis 999.99 tu kan. Kan Kak Nazar, dia kena sinetron dia kena lebih sikit Kak Nazar. Kan, pelik lah sangat jumpa je Tok Moh ayam hitam lah, ayam putih lah. Kan, yang kita almengongi sangat ni kenapa sahabat-sahabat? Belum lagi dia buat kan, hang balik hang tengok, dia dah kena cantas dah daripada rezeki yang macam tu. Puas saya Ustazah, biar padan muka dia. Ya Allah, tak faham. Sebenarnya kamu sedang menyalakan api yang bukan saja membakar dia dengan dirimu. Kau terlibat dengan ilmu hitam sihir, engkau tunggu betapa dia merenggut ketenangan hatimu, betapa Allah semakin menjauh darimu, betapa dia akan mengkerepotkan wajahmu sebelum waktunya. Apa mengkerepotkan tu Ustazah? Maknanya muka kusam. Orang tak tahulah nak habaq macam mana sahabat. Dia tu pasal apa lah ni? Duk beli produk mahal-mahal, tak faham lah. Tapi pasal apa muka dia lah ni dah jadi hitam macam mana dah tengok. Dia tak boleh match, tak boleh ngam sahabat-sahabat dirahmati Allah dengan orang-orang yang nak dilindungi oleh Allah. Penat anda menyalakan api permusuhan, sebenarnya anda sedang menyalakan api untuk diri anda sendiri. Katakanlah kepada mata yang sering merasa pedih bahawa mentari memiliki mata yang banyak yang dapat kau lihat saat ia terbit dan tenggelam. Dan kasihilah mata yang telah Allah redupkan sinarnya hingga tidak mampu menatap sinar mentari. Mata kita bukan mata mentari. Mentari boleh menyinari seluruh alam. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, mentari tugasnya bersinar sampai hari kiamat. Tak ada di waktu siang, dia ada di waktu malam melalui cahaya bulan. Hebatnya mentari. Mata kita Allah hijab, tanpa ada panahan-panahan musuh. Allah hijab sahabat-sahabat dengan redupnya sinar. Maksud Allah suruh mata kita hanya memandang kebaikan, jangan dipedihkan dengan memandang kejahatan. Itu yang dari mata turun ke hati. Kenapa lelaki dia birthday dia belikan bunga 4 tan kan? Dah laki dia, bukan lakimu. Sahabat-sahabat, sebab suka sangat tengok media sosial orang lah. Orang tu punya notification tak masuk kat kita, cerita dia seminggu tak lalu dekat wall kita, kita pergi cari pula. Pergi tengok nama Muzayyanah Abdullah tu, cari. Dia dapat apa dah pula minggu ni? Minggu lepas dia dapat nombor 1 juara pertandingan lumba lari. Muzayyanah Abdullah menang lumba lari Anda percaya? Sahabat-sahabat, minggu ni aku nak tengok pula. Sikit-sikit status dia Alhamdulillah, Alhamdulillah. Aku yang dengar ni innalillah tau. Sahabat-sahabat, tak faham. Benda tak lalu dekat wall dia, dia pergi cari. Hang duk mengintai-ngintai rumah orang, hang yang sakit hati. Pasal apa? Jadi sahabat-sahabat, benda tu, permusuhan tu akan timbul. Siapa yang cari pasal, kan? Tak lalu hang jangan pergi cari lah. Itu sebab jangan cari gaduh dengan orang. Kita duk saja cucuk, jangan dijolok sarang tebuan. Orang tua-tua habak lama dah sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Orang tua-tua dah habaq lama jangan jolok sarang tebuan. Hang pi jolok, lepas tu lari. Pasal apa dia duk kejar aku? Dah hang pi jolok pasal apa? Orang tu duk diam-diam, hang pi intai. No, bang, orang tu tukar kereta baru lagi. Abang tu kerja lagi besar, tak ada pun tukar kereta kita. Tu sakit hati laki kata dia ni marah kat siapa dengan aku sekali kena marah. Tolonglah berubah sahabat. Susah tu kita yang cari sebenarnya. Ayo Amma, kan tak tahu nak habaq lagu mana dah. Ada orang pernah berkata kepada Salim bin Abdullah bin Umar, seorang alim yang berasal dari kalangan tabi'in, anda adalah seorang yang berperilaku buruk. Salim bin Abdullah bin Umar, seorang tabi'in yang memang orang yang berperangai baik, tapi datang orang kata pada dia, ingat baik mana kita kalau orang tu tak suka kat kita, dia akan datang, engkau adalah seorang yang berperilaku buruk. Salim pun tenang menjawab, memang hanya engkaulah yang tahu tentang aku. Kenapa begitu rileks dia menjawab? Baizura Badlishah, saya nampak nama anda yang paling atas buat masa sekarang. Tiba-tiba Baizura Badlishah kata, gurau tahu gurau, jangan serius sangat. Senyum sikit Baizura. Kan? Ustazah, saya tengok ustazah seorang yang berperilaku buruk. Ustazah Zai pun jawab, memang, kau memang tahu tentang aku. Maksudnya kita boleh relax sebab Baizura je kot yang cakap. Hak lain-lain tak cakap pun. Yang aku duk susah sangat pasal apa? Ada lagi tak Kak Siti Arpah kat sini? Tak silap saya Kak Siti Arpah yang bercerita. Dia pencen guru tahu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia kata masa akak kerja dulu Ustazah, dia kata 400 orang ni yang duk nak sebutlah, nak buat penilaian. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah, seorang cikgu ni baguslah dia duk mengadu dekat guru besar. Saya sedih lah cikgu, saya dah buat macam-macam dah. Macam itulah lebih kurang ceritanya kan. Tapi ada orang tak suka kat saya. Guru besar, kenapa jadi guru besar yang hebat, disukai oleh seluruh warga sekolah, PIBG semua suka. Relax je guru besar. Berapa orang yang tak suka? 4 orang tak suka. Kenapalah sibuk dengan yang 4 orang tu? Sedangkan 400 orang tolak 4 orang, ada 396 yang suka kemu. So fokus buat kerja baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kebaikan yang datang. Kan? Orang ni duk relax je. Engkau memang berperangai buruk. Memang hanya engkaulah yang tahu tentang aku. Kalau kau duk kata aku buruk, sahabat-sahabat dirahmati Allah, buruklah. Ada ku kisah. Kan? Cuba kita nak jadi, Masya Allah, telinga yang macam ni. Siapa sahabat-sahabat telinga macam ni? Telinga para pemimpin, telinga para artis selebriti yang terkenal tu kan. Kita cakap apa pun kadang-kadang dia buat tak kisah. Kita pula makin sakit hati. Ustazah sakit hati. Dia tak tahu ke yang kita duk mengata dia. Dia relax je sahabat-sahabat. Kenapa kita tak dapat telinga tebal macam mereka ni? Telinga gajah kot mereka ni Ustazah. Kita cakap kot tak tahu je. Dikecam, dicaci, dimaki terus kan. Akhirnya dia yang berada di atas tahta. Dicaci, dikecam, akhirnya dia yang makin populariti. Kan? Kita yang tak reti-reti ni sahabat-sahabat, duklah makan roti kat rumah. Tak naik-naik jadi selebriti atau populariti. Macam mana cakap, berapa nak ti dah hujung tu kan. Okay? Jadi kita nak sebut, kita pagi-pagi ni nak segarkan jiwa sahabat-sahabat. Nak bugarkan perasaan kita. Jangan nak lemau-lemau. Kalau pagi ni lemau, sampai ke malam kita akan lemau. Pagi ni sangat penting. Sebab tu dah ramai orang messenger Ustazah. Ustazah lah Tahzan buat pagi lah. Buat pagi saya on the way di tempat kerja ke, saya tengah siapkan sarapan ke. Dengar Ustazah cakap tu, kita nak lemau-lemau ni terus jadi semangat. Okay? Tapi saya tahu bukan semua orang suka buat pagi. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nur Alis, dia cakap dengan siapa ni? Kan Kak, abaikan je. Tapi dalam abaikan ada ramai orang. Saya abaikan je Ustazah, orang cakap macam tu, lantaklah mulut orang. Tapi dia pi juga kan. Kau tahu orang tu mengata aku. Dia pi kat orang ni, kau tahu dia mengata aku. Kau tahu dia tak sedar diri sebenarnya. Dalam pada dia kata abaikan, dia pun buat dosa sama. Tolong berhenti. Apa maksud sahabat-sahabat Salim bin Abdullah bin Umar? Orang tu pi datang kat dia, kau berperilaku buruk, kau je yang cakap macam tu. Aku tak nak hirau. Orang lain tak kata pun macam tu dekat aku. Aku buat je kerja aku. InsyaAllah orang macam ni syurga. Kita dikecam, dicaci orang.
Kita nak syurga sahabat-sahabat, tapi kita buat dosa yang lain. Dia pi screenshot orang duk sakit hati kat dia punya bahasa ni, dia pi sebar pula. Kau tengok dia message aku macam ni, kau ingat aku tak sakit hati? Lepas tu sambung lagi cerita. Aku pun pernah kena dengan mulut laser dia tu. Rupanya dalam padangku jangan habaq kat orang pula ni. Ini kita-kita je. Dalam kita-kita tu dah 20 orang tahu. Mohon terasa. Kita nak hindar dari dosa, tiba-tiba kita cipta dosa yang baru. Kat mana yang kita nak rebutkan syurga sahabat-sahabat? Ahli syurga, dia tahu orang tak suka dia. Stop, engkau je yang tak suka aku. Kenapa aku nak cerita buruk engkau pada orang lain? Faham ya? Maksud Ustazah? Subhanallah. Seorang sastrawan Amerika mengatakan, mungkin saja tongkat dan batu itu akan mampu meremukkan tulang-tulangku, namun kata-kata tidak akan mampu melukaiku. Subhanallah, tokoh-tokoh barat pun kita belajar sesuatu. Ya, batu kalau dibaling, macam Ustazah selalu cakap lah, ngadu dekat mak dulu. Mak, payah hati orang cakap macam ni kat kita. Alah, gemuk je tubuh, tak ada luar apa. Tengok ada darah, ada luka kat mana-mana ke orang cakap gitu? Tak adalah luka mak ni kan. Contoh kan, sahabat-sahabat rindu nak membelai-belai mak. Masya Allah, tabarakallah. Rindu mak kata, halah selagi tak luka, selagi tak patah riuk, tak apalah, biar je. Tak payah jawab apa. Diam, sudah selesai. Saya belajar banyak di situ, betul. Kalau aku lagi panjang-panjangkan, lagi marak api permusuhan. Subhanallah. Seorang pernah berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu an, demi Allah, akan aku cerca anda dengan cercaan. Ni orang cakap dekat Abu Bakar yang akhlaknya Abu Bakar, subhanallah, sehebat akhlaknya Rasulullah. Demi Allah, kata orang tu kepada Abu Bakar, akan aku cerca anda dengan cercaan yang akan anda bawa sampai ke dalam kuburmu. Orang mai kat kita, aku akan cerca, kecam, caci, maki kau sampai masuk engkau ke dalam kubur. Abu Bakar so relax. Betul ke Ustazah cakap? Relax. Dia jawab apa sahabat-sahabat? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab balik, tidak, tetapi cercaanmu akan masuk bersamamu ke dalam kuburmu. Hei, anda faham tak apa kata-kata Abu Bakar ni? Orang mai, aku akan cerca engkau sampai kau masuk ke lubang kubur. Orang mai dekat Abu Bakar. Abu Bakar duk cakap apa? Tak, engkau yang akan masuk bersama cercaanmu ke dalam kuburmu. Sahabat, jom set dalam minda. Bila orang mencerca sebab orang tak suka. Bila orang tak suka, sahabat-sahabat, takkan jadi ubat selagi mana kita melayan dengan ketidaksukaan. Jangan layan. Sahabat-sahabat, mampu balas kejahatan dia dengan kebaikan. Tak mampu, duk diam saja sudah. Duk diam sudah. Sebab benda cercaan dia tu akan berhenti. Bila berhenti? Bila dia mati. Maka cercaan itu akan masuk bersama dia ke dalam kuburnya. Ruginya dia sampai mati kerja mencerca orang. So kita yang dicerca, tolong sahabat-sahabat dirahmati Allah, kan? Jangan rasa terkesan dengan cercaannya. Masalahnya Ustazah, sampai bila saya nak sabar? Sampai dia mampu ke? Macam tu jawapan dia sahabat-sahabat. Selagi dia tak mati, selagi itu dia mengeji. Sebab itu dah memang sifat semula jadi. Dan dia tak mahu membersihkan hati. Jadi tak pantun Ustazah pagi ni. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab dia dah memang dalam kepala dia, dia tak boleh tengok agak senang. Dia akan buat agak susah. Masalahnya, sampai bila Ustazah dia nak buat agak susah ni? Kan? Sampai dia mati. Allah, Ustazah tak baiklah Ustazah cakap sampai dia mati. Tak, kalau dah sikapnya orang kak, kita tak boleh ubah. Kita ubah diri kita. Akak boleh dia duk caci akak pi bala. Hololololo, bagusnya mulut kan sahabat-sahabat. Boleh. Apa tu akak pi kiss pipi kiri kanan dia. Bagus, kejilah lagi keji. Tak boleh Ustazah. Saya tak boleh tengok muka dia pun saya menyampah. Menyampah tu dosa. Akak biar pi je lah, orang nak cakap apa pun tak luak, makin gemuk bulat je, tak apa. Sahabat-sahabat, relax, kan? Abu Bakar punya jawapan sangat deep. Masya Allah, tabarakallah. Yanti Hamid muncul. Sahabatlah Tahzan, Kak Yanti sedang bersiap sedia. Tantah tengah on the way ke hospital. Kak Yanti nak masuk ward untuk pembedahan.
Masya Allah, semoga hilang terus sel kanser. Insya Allah pada hari Jumaat insya Allah akan rawatan itu berjalan. Tapi doktor nak pantau, hari ni Kak Yanti akan masuk ke hospital. Kita doakan sebab Kak Yanti masuk, suaminya kata semalam dia datang rumah Ustazah lama semalam, sahabat-sahabat. Dia mai rumah Ustazah, suami isteri kan, lama. Kami biasa kalau jumpa sat je. Tapi Allah takdirkan petang semalam Ustazah pun tak ada kelas kan. Dia mai rumah Ustazah, Masya Allah. Patut Ustazah pergi rumah mereka. Tapi sebab Ustaz tak berapa sihat kan, jadi dia mai rumah Ustazah. Ya Allah kan, seronok lah. Kan sampai ada orang tim khidmat Kedah nak pi naik train, nak pi ziarah Kak Yanti. Subhanallah, ukhuwah yang indah. Tapi saya duk cakap tak payahlah Mak Su Zunaiza Ahmad nak mai KL. Dia masuk hospital, suami dia tak boleh diziarah. InsyaAllah Kak Yanti akan rehat dalam zikrullah, tenang, darah cantik, semua cantik dalam tempoh 2 hari. Hari Jumaat insyaAllah operation sukses. Kita sama-sama doakan. Lebih 700 orang yang menonton, tolong aminkan sahabat kita yang kita sayang kerana Allah. InsyaAllah kegembiraan kepada Kak Yanti. Apa tu? Terima kasih besanku. Ui, baguslah. Ustazah cukup seronok lah besan dengan besan saling tag mengetag. Kalau besan dengan besan saling apa? Ketuk mengetuk kan? Anak aku, kenapa nak lebihkan kau? Ya Allah, besan dengan besan. Tolonglah hentikan permusuhan. Ustazah cakap senang. Ustazah tak tahu mulut besan saya tu. Tahu mulut apakah? Mulut longkang ke, mulut laut ke, mulut sungai ke kan? Kalau laut tak apa Ustazah, ombak yang menderu tu syok kita pandang. Ni mulut longkang teroi. Kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia kalau ngadu kat Ustazah tu, Ustazah dapatlah berita-berita baru. Bang, tadi ada makcik cakap kat saya yang besan dia mulut macam longkang. Longkang macam mana? Itulah bahasa orang muda. Maksudnya mulut tu asal buka je bau busuk. Mulut tak busuk gigi kok bang. Loroi bendoi dulu, tak tahu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ingat orang duk sebut mulut longkang ni mulut orang tak gosok gigi. Bukan. Asal buka je mulut, percakapan busuk yang keluar. Okey, faham. Loroi dulu. Lepas tu dah macam-macam hentakkan dapat, sahabat-sahabat dirahmati Allah baru tahu. Okey, faham. Tolong kita jadi seperti Abu Bakar. Relax bro. Sampai kepada dia mati, berhentilah segala caci maki. Jangan kita yang mencaci maki itu. Please, jangan gunakan lisan kita. Kita yang mencaci maki. Pada kita kata orang tu jahat mulut kat saya, Ustazah, saya tak sedar diri. Sebenarnya yang suka mulut macam tu hang juga. Faham? Ada seseorang berkata kepada Amr bin As radhiyallahu anhu, aku akan berusaha memerangimu. Amru radhiyallahu anhu menjawab, mulai sekarang engkau telah menjatuhkan dirimu dalam kesibukan yang sebenarnya. Saya belajar sesuatu hari ini melalui kata-kata Amru bin As radhiyallahu anhu. Ada orang berusaha untuk menjatuhkan dia. Lepas tu Amru rehat, relax saja sahabat-sahabat. Tenang je jawapannya. Mulai sekarang engkau telah menjatuhkan dirimu dalam kesibukan yang sebenar. Anda faham tak maksudnya? Anda faham tak? Sekali kita sibuk nak menjatuhkan orang, sekali kita nak bermusuh dengan orang, anda akan disibukkan oleh Allah. Kepala anda sibuk, hati anda sibuk. Apa antara sibuknya? Tengok apa Yanti tu duk buat hari ni. Pergi hospital pula, laki dia pula hantar. Ingat pergi sendiri. Sayang sangat laki dia kat dia ni, pasal apa? Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak sebut macam mana? Anda akan disibukkan. Suami kata, yang set handphone je dari tadi. Tak ada apa bang, abang nak sarapan. Sebenarnya tengah goreng nasi ni pun duk teringat. Pasal apa laki dia pergi hospital pun hantar. Laki kita tak pernah hantar pergi hospital. Nasi goreng kau tu belum bubuh garam. Yang kau duk sibuk pasal apa orang tu, pasal apa orang tu. Faham tak? Bermula kita nak memusuhi orang, Allah akan sibukkan kita dengan perkara yang akan menjahanamkan diri kita sendiri. Tolonglah sibukkan diri kita dengan apa yang aku akan dapat saat kematian aku. Dengan aku sibuk dengan memikirkan orang tu dapat gitu, orang tu dapat gini. Apa yang kau dapat? Kau tak akan dapat apa-apa. Sebab itu bahasanya orang hebat. Mulai sekarang engkau telah menjatuhkan dirimu dalam kesibukan yang sebenarnya. Aku sibuk hujung bulan duit masuk. Aku sibuk hujung bulan hantar duit kat kampung. Aku sibuk infak aku satu rumah anak yatim siap.
Engkau sibuk kerja engkau duk fokus, aku ni pi mana. Kan tu yang keluar lagu hang pi mana. Sibuk dengan orang lah tu. Kan? Jangan cakap dengan penulis lirik lagu tu. Okey, ni pak saudara siapa tak kerti nak sebut lah, general apa nak sebut ni. Suka hati hampa pernah menyatakan. Aduh, comel lah para Latahzan punya grup ni. Seronok dengan anda, subhanallah. Jangan biarkan diri kita menyia-nyiakan fikiran kita untuk orang-orang yang tidak kita cintai meski hanya sedetik. Kenapa wujud permusuhan? Kerana kita tak berkasih sayang dengan dia. So, kenapa kita sibuk benar dengan orang yang kita tidak cintai? Jangan sia-siakan fikiran kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Fokus dengan apa yang mencintaimu dan apa yang kamu cintai. Noktah. Faham? Kalau kita, ada orang tak suka saya, hang sibuk dengan tu, hang penat. Ustazah senangnya cakap, saya nak hati macam Ustazah macam tu. Buatlah, jangan cakap saja. Ustazah saya boleh cakap relax macam ni sebab dulu-dulu sahabat-sahabat ada juga jiwa sedih, orang tak suka. Bila dah 20 tahun lebih, buat penat je sahabat-sahabat, tak datangkan apa-apa. Rupanya kita diuji, didatangi orang-orang macam tu. Teruskan kebaikan. Satu hari anda dah tak kenal dah orang suka ke tak suka ke, hang akan terus buat. Sebab anda tahu apa matlamat. Dan jangan melampau sebagai manusia di sisinya Allah. Seekor nyamuk berkata kepada pohon kurma. Ni cerita-cerita daripada kita kan sahabat-sahabat orang akhir zaman ni. Kita tak tahu kisah-kisah yang dulu. Ada kisah-kisah yang boleh membugarkan jiwa kita. Ummu Fatihah, mana dapat stiker pisang tersengih-sengih tu? Stiker ke namanya tu? Masya Allah. Seekor nyamuk berkata kepada pohon kurma, hati-hatilah kerana sesungguhnya saya akan terbang dan akan meninggalkanmu. Ini orang-orang yang mengancam. Kan? Kau baik sikit, kalau aku tinggalkan kau nanti susah kau. Konon kan, sahabat-sahabat. Kita jangan, kalau ada orang ugut-ugut kita macam tu, sahabat-sahabat, tak payah nak susah sangat. Maka berkatalah pohon kurma, demi Allah, saya tidak merasakan sesuatu saat anda hinggap padaku. Adakah kisah masa kau hinggap pada aku? Tengoklah pohon kurma punya kulit macam mana. Bukan macam kulit kita. Tak adanya nyamuk singgah kat pohon kurma, tueng, nak sapu apa pula? Bonjela. Bonjela lah pula. Kan tak ada. Kulit kita je. Allah, tengok seorang ibu menjaga bayinya. Singgah dekat kulit bayi, pom, baby aku yang aku sayang-sayang, aku letak bawah tudung saji ni, kau singgah nyamuk, kena. Nyamuk yang salah. Sahabat-sahabat, tukar tudung lain. Ada tudung saji pula Ustazah Zain ni. Mula-mula bercinta. Kenapa yang? Nyamuk gigit lah bang. Nyamuk salah. Dah jadi bini bertahun-tahun bang. Nyamuk, alah nyamuk je pun. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan? Tengok kentalnya pohon kurma. Adaku kisah, aku tak pernah kisah datangnya engkau. Lalu bagaimana aku akan merasakan sesuatu tak kala engkau terbang? Hidup kita untuk Allah, demi Allah, kerana Allah. Kenapa kita nak kisah dengan yang ada, terbang, datang di sekeliling kita? Faham? Hatim berkata, saya berupaya menutupi cacat seorang yang mulia. Dan saya berusaha untuk tidak peduli terhadap cacian orang. Berusaha, cuba sebut sama-sama. Berusaha untuk tidak peduli terhadap cacian orang. Selagi telingamu sangat sensitif dengan cacian orang, selagi itulah anda sukar untuk mencapai puncak kejayaan. Percayalah. Sofi Imir, suka hati je Ustazah bonjela dekat alsa mulut Ustazah. Kan, suka hati je. Orang tak ada baby, tak reti nak sapu apa. Kalau suami kena gigit nyamuk, tak payah krim-krim. Kita sapu-sapu gitu je. Subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Oh, yang ni kan saya tak tahu dalam kitab Latahzan yang baru. Dia tak sebut nama surah, sahabat-sahabat. Dia tulis nombor surah. Surah yang ke-25. Minta maaf lah Ustazah pun tak hafal surah ke-25. Ayat 72. Nanti anda rujuk semula lah.
Wa idza marru bil lagwi marru kirama, dan apabila mereka melewati orang-orang yang mengerjakan perbuatan batil atau sia-sia, mereka berpaling darinya dengan tetap menjaga kehormatan dirinya. Allah, ustazah ketika baca ayat ni tadabbur di mana-mana. Ya Allah, ayat ni kau turunkan kepada orang beriman yang insya-Allah syurga, ya Allah. Kita bila tadabbur sahabat, Allah, takabur kita lebur sepatutnya. Kita ingat kita akan masuk ke dalam kubur. Iman kita semakin subur, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Apa maksud? Kalau betul lah kita nak ke syurga, kita nak jadi kalangan orang-orang beriman, bila sahabat-sahabat melewati orang-orang yang mengerjakan perbuatan batil, bukan untuk kita keji, caci. Mampu kita tegur, kita nasihat. Tak mampu kita doakan sahabat-sahabat. Dan paling penting, jangan kita join maksiat itu. Kita tak suka dekat orang yang buat perkara batil, balik rumah, bang, tahu tak si Pulan tu tadi saya nampak depan-depan saya cucuk jadi doktor. Oh, jadi doktor dah anak rumah orang sebelah tu. Dah abang ni pun cucuk dadah lah tu. Kan memang mak dia pun tak guna kan, pak dia pun tak guna. Kita nak lari daripada tu, tapi kita membuat dosa sendiri. Ayat ni kata mereka berpaling, si orang beriman, dari maksiat itu dan tetap menjaga kehormatan diri. Apa kehormatan diri, sahabat-sahabat? Aku zip mulut aku daripada mencaci maki. Kalau aku nak buka mulut, aku nasihat. Hang pi balik maghrib dah ni. Oh, Ustazah, budak penagih dadah ni bukan boleh tegak, Ustazah. Sagi dia cucuk saya dengan saya jadi penagih dadah. Sahabat-sahabat, terima kasih. Surah Al-Furqan dalam kitab baru dia tulis ke? Kitab lama dia tak tulis. Apa lagi? Surah ke-25 ayat 63. Surah apa ni? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika orang-orang yang jahil mencemuh mereka, mereka membalasnya dengan ucapan yang baik. Masya Allah, betul lah ni surah Al-Furqan. Saya tahu sebab surah Al-Furqan, sahabat-sahabat, dia mencirikan siapa ibadur Rahman, hambanya Allah, subhanallah, yang mulia di sisi Allah. Jika orang jahil, siapa orang jahil? Itu yang mak saya selalu sebut. Kata mengaji tinggi, nak layan orang jahil buat apa? Maksudnya orang jahil ni kadang-kadang siap ada PhD betul bukan pakar hasad dengki. Tapi mulut dia, Ustazah, mentang-mentang dia ada PhD, saya ni lulus SPM je. Untung kat lulus SPM. Tapi walaupun dia ada PhD, dia suka mencemuh orang. Di sisi Allah, dia orang jahil. Faham Jadi kita ni, biar kita tak lulus SPM, mulut jangan digunakan untuk mencemuh orang. Andalah orang yang bijak di sisi Allah. Jika orang-orang jahil mencemuh mereka, mereka membalasnya qalu salama. Nampak? Ustazah, orang duk kata saya, Ustazah orang duk caci maki saya. Dah tu pasal apa? Qalu salama. Tetap jumpa ucapkan salam. Tetap bercakap yang baik-baik. Ustazah, senang cakap. Just do it. Anda akan rasa ketenangan jiwa, sahabat-sahabat. Jangan balas. Kata nak jadi penuntut latahzan. Ustazah dah ulang berkali-kali ini dalam beberapa kelompok. Sebab tu kita boleh bercakap, sahabat-sahabat. Betul lah sangat apa yang dia cakap ni. Sekarang saya ulang dalam pandemik ini kepada anda dalam talian. Saya tetap mengatakan betul lah. Kalau aku layan, akulah yang jahil sama. Samalah macam mak aku cakap dulu. Mak aku kata tak payahlah layan. Kesian orang tu. Kalau tak jahil dia takkan kata gitu. Kau kata kau bijak sangat, tak payahlah nak layan. Kau layan orang gila dengan kau gila sekali. Kau layan orang jahil dengan kau lah, apa kurang kau dengan dia? Dia mengata kau mengata dia, sama je. Cuba bezakan diri kita dengan dia. Kita nak mati sebagai orang yang jaga mulut kita, tak membalas dengan kekejian. Please, sahabat-sahabat. Apa pula nak sebut? Confucius mengatakan orang yang marah, anda jangan record tu untuk geng latahzan saja tau. Orang yang marah akan selalu memenuhi dirinya dengan racun. Orang yang marah akan selalu memenuhi dirinya dengan racun. Dalam sebuah hadis, la taghdab, la taghdab. 3 kali Nabi yang mulia lisannya menyebut la taghdab.
Asal nak marah je sahabat-sahabat la tahzan. Ingat kalimah Nabi cakap jangan marah. Pasal apa aku nak marah ni? Wallahi, kalau anda tahan marah sebab anda cinta Nabi, luar biasa. Luar biasa di hati anda. Memang dalam hidup kita biasa nak marah. Jiran punya kucing. Jiran punya kucing ke kucing punya jiran? Jiran punya kucing berak depan rumah kita. Bohonglah tak marah. Sahabat-sahabat, la taghdab. Sembuk dulu tai kucing ni. Macam gitu kan sahabat-sahabat. Macam mana aku nak cakap kat dia ni? Kan? Jangan marah. Marah habis. Okay, jangan marah saat marah. Berulang kali Ustazah Zai sebut. Al-ghadabu jamratun minan nar. Dalam hadis yang lain, kemarahan itu termasuk bara api neraka. Sesungguhnya syaitan itu mengalahkan hamba dalam 3 hal. Ketika marah, ketika syahwatnya naik, dan ketika lalai. Ketika marah dan... Abang jalan jam ke? Saya ni duk kalut-kalut yang belakang ni sahabat, sebab saya duk ingat macam dah lama saya janji dengan Ustaz pukul 8. Dia pergi ambil stok kambing ayam perap dekat rumah kakak abang saya lah. Kakak ipar saya, dan abang saya tukang buatnya. Resipi our bond. Okay, jadi hari ni Ustaz nak COD keropok leko, nak COD kambing ayam perap. Doakanlah, doakan. Sebenarnya semalam, tapi sebab memang tak larat, saya kata kita lawan bang. Lawan, jangan layan sakit ni. Kita berubat. Lepas tu abang tetap juga sehari je cuti pergi surau. Okey, pergi, bila pergi surau jumpa pokcik tanya khabar tak Ustaz, InsyaAllah sembuh tu. Itu semua doa. Positifkan minda kita. Yang penting kita tahu penyakit tu bukan penyakit berjangkit. Abang pun sihat, tak ada sesemua, tak ada apa, pergi je surau insyaAllah. Balik daripada surau subuh semalam, okey, ceria wajah. Sahabat-sahabat, bila kita ada pasangan, anak-anak, siapa yang sakit, jangan, rasa ni merebak ni. Ni rasa ni mati sat gini bang, oi. Anak kita kan. Kalau anak kita jatuh, apa mak-mak kata sahabat-sahabat? Allah, hebatnya hero mama ni. Bangun. Kuat. Superman kan? Janganlah sebut Superman. Masya Allah. Kita nak cakap anak ibu kuat ni. Anak lelaki mana boleh nangis-nangis, orang Melayu dulu kan. Kalau kita nampak anak kita jatuh, Allah ya Allah bang, anak kita jatuh, kesiannya bang, darah pula lutut dia ni. Kalau bawa hospital ni habislah doktor jahit. Budak tu melalak berkilo-kilo. Cuba kalau kita kata, bangun, anak ibu hebat, insya-Allah kuat. Wah, hero mestilah. Mana boleh nangis-nangis macam ni. Dia kata, taklah ibu tak sakit, sikit je. Kita punya karakter, macam mana cara kita bercakap, macam mana kita menyantuni orang, boleh mempengaruhi. Ustaz punya sakit semalam tu kan sahabat, sebenarnya saya risau. Tapi bila saya sapu ubat tu, insya-Allah bang, sikit je ni. Lepas tu Kak Yanti datang dengan BFF, suami Kak Yanti datang kan. Sembang lagi macam-macam, buat kerja-kerja, tengok apa benda problem komputer saya semua kan. Elok sihat sampai kan, ya bang rasa abang makin sihat. Kenapa sihat? Sebab kita menyihatkan diri kita. Sakit is sakit. Kita usaha ikhtiar sahabat-sahabat, semoga Allah sembuhkan. Tapi jangan lemau, jangan dilayan. So yang abang rasa okey lah hari ni, abang nak buatlah COD. Kan tukang hantar keropok leko baru sampai dari Terengganu, tukang hantar ayam kambing perap kan. Bang okey ke? Bawalah driver Darul Fawaz DCC. Okey, insya-Allah sihat. Tapi ingat pukul 12 ni, pukul 8 kena sapu ubat, sangkut jam pula. Sahabat-sahabat, sangkut jam. Itu yang Ustazah duk sambung sikit lagi ni. Ingat tadi janji pukul 8. Sebab ubat yang nak kena sapu tu memang 4 jam. Saja je lah nak umum kat anda. Yang janda kahwin dengan teruna tu pun dah main sembok dah. Ketika disembok, Ustazah kata ingat, bukan sebab hang janda atau teruna kahwin nak sembok suamiku, bukan. Tapi sebab Allah yang sembuhkan. Maksud petua orang tua kan, sahabat-sahabat, kita jangan ikut membabi buta. Tapi kita ada rasa hormat. Cakap orang tua-tua ni kadang-kadang jadi ubat. Bukan kadang-kadang lah. Saya percaya apa yang orang tua-tua cakap sahabat-sahabat. Tapi kalau dia kata okey nak sembuh, Zazah pi ambil telur ayam kampung 7 biji. Hok 7 biji tu yang kulit dia tu ada bintik-bintik sikit apa semua. Penin aku nak cari
Kan sahabat-sahabat, tak payahlah dia tu sihat tu Ustazah sebab telur ayam kampung yang ada 3 titik kat kulit dia tu lah. Hati-hati sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi macam mana cara kita berdepan? Dan Alhamdulillah pagi ni rasa sihat insya-Allah. Okey, boleh saya bagi kalau abang nak pergi sebab kita niat insya-Allah itu boleh menjadi kekuatan dia. Tapi pukul 11.30, pukul 12 abang balik, saya dah habis daripada kuliah masjid, kita sapu ubat lagi. Nanti pukul 4 petang kita sapu ubat lagi. Jangan duduk dekat luar rumah sampai terlupa nak sapu ubat. Tu ikhtiar. Okey, baik insya-Allah. Garang ni sahabat-sahabat. Garang untuk kebaikan. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kadang-kadang kalau kita duduk lemau, orang keliling kita turut lemau. Kan? Sahabat-sahabat la tahzan yang lama faham dah keadaan Ustazah. Yang baru saya minta maaf. Saya tak pandai nak bersopan santun sangat sebab nanti tak sampai apa yang saya nak sampaikan dalam la tahzan. Semoga di sisi Allah, Allah Maha mengetahui apa tujuan kita berlatahzan, berpagi-pagian. Semoga Allah sentiasa membugarkan jiwa kita nak jadi hidup mati sebagai orang yang beriman. InsyaAllah. Okay? Ya, tengok Kak Zainun Sahak. Sahabat-sahabat, anda berkawan dengan Kak Zainun Sahak. Fight cancer sekarang jadi juru cakap kepada orang-orang yang sakit kanser. Ajaiblah Kak Zainun Sahak ni, Masya Allah kan. Sahabat saya ni, jiran saya kena kanser, sekarang ni dah jadi juru cakap. Orang lemau-lemau bila tahu kanser stage 2, stage 3. Sahabat-sahabat, hospital call Kak Zainun Sahak. Kak, ni dah teruk sangat dah orang ni. Akak mai datang, akak share sikit pengalaman akak macam mana akak boleh bangkit daripada sakit tu. Ya Allah, sekarang sihat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sihat apa tahu? Ustazah, bila kita nak pergi jalan-jalan lagi Ustazah? Bila nak pergi jalan-jalan lagi? Padahal sahabat-sahabat fight cancer. Sebab tu saya merayu apa pun jenis sakit yang Allah datangkan pada kita, percayalah Allah beri kat kita sebab Allah tahu kita mampu. Kita doakan yang sakit Allah sembuhkan. Semua mereka yang sakit-sakit ni tak pernah berdoa, ya Allah kanserkan aku, na'udzubillah. Tak pernah berdoa. Saya sembang heart to heart dengan Kak Yanti semalam. Tak ada mak dia kanser, tak ada adik-beradik kanser. Tapi ketika doktor bagi tahu kanser, bohonglah tak sedih Ustazah. Tapi tengok orang yang selalu menekuni majlis ilmu. Akak redha Ustazah. Allah pilih. So macam dia dah kena, adik-beradik dia kena hati-hati. Tak tahu punca dari mana, tiba-tiba macam orang kena COVID lah sahabat-sahabat. Mak ayah saya duduk rumah Ustazah, macam mana boleh kena? Pelik lah. Tak payah pelik. Jawapannya qaddarallah. Allah berkehendak. Sebab itu Allah dah ajar kita siap-siap. Tahu aku yang kena musibah ni, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Engkau pilih aku ya Allah, aku kembalikan balik kepada engkau. Aku lemah ya Allah, aku tak kuat. Ajarkan aku kuat ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Sebab tu bila dibawa ke hospital, bila direhatkan di hospital, saya cakap, Kak, macam ni cara Allah nak bagi akak rehat. Ingat ya Kak, rehat dalam zikrullah. Rehat dalam zikrullah ya Kak Yanti. Nak masuk ward ni, jangan duk rehat dalam macam-macam kat dalam ni. Selagi tak dapat 1000 istighfar, jangan duk handphone, duk WhatsApp dulu. Ustazah dengan Kak Yanti macam tu je. Sebab dah rapat, dah sayang sangat kerana Allah. Sebab tu dengan la tahzan Ustazah boleh bercakap macam tu. Sebab anda hari-hari jumpa Ustazah, Ustazah tak larat nak skema-skema nak sopan santun. Sila buka muka surat pertama. Itu pertama dululah. Bab 1 hingga 10 sopan je kan Ustazah Zal. Bila dah banyak 92 bab sahabat-sahabat, tak larat. Kita adalah kita. Bagaimana cara kita menyampaikan, sebab saya sayang sangat-sangat anda kerana Allah. Tolong bangkit daripada segala kesulitan. Allah sedang siapkan bersama sulit ini kesenangan untuk kita. Allahu Akbar. Bye. Assalamualaikum.